Jadi orang yang ada sifat takabur ni tidak akan masuk syurga walaupun sebesar biji sawi. Na'udzubillah min zalik. Kerana ada di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Orang yang ada sifat takabur ni ada 3 benda keji. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Kenapa dikeji? Kenapa benda ini dibenci dan benda ni amat hina? Kerana yang pertama, sifat takabur ni milik Allah. Dia merebut sifat Allah, wa na'udzubillah min zalik, seperti yang disebut pada hadis yang dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Dia ingkar atas perintah Allah untuk merendah diri dan dia hina manusia. Kononnya dia tu hebat daripada orang lain. Wa na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Sabda Nabi SAW, al-kibaru man batara haqqa wa ghamatan nas. Bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar dan mengingkari akan ia dan menghinakan ia akan manusia, seperti yang kita sebut sebelum ini. Yang ketiga, sifat takabur ni hina kerana bahwasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Orang dah ada sifat takabur, sifat besar diri, maka dia payah nak buat sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena hati-hati benda ini. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya, dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki, dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riak. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Maknanya orang yang besar diri ni semua benda cela dia buat, benda puji dia payah nak buat. Wa na'udzubillah min zalik. Inilah hakikat yang perlu kita tahu dan perlu kita tinggalkan. Usaha sampai mati kita kena usaha diri kita supaya dihindari pada sifat yang tercela ini. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia. Jadi kita kena tinggalkan sifat riak ini, sifat takabur ini, kan. Wa na'udzubillah min zalik. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesar diri itu, bahawa ni ubat dia. Orang yang ada sifat besar diri ini ubatnya apa? Bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya, dan bahawasanya permulaan ia air mani yang binasa gemuruh. Kita ni nak rasa besar diri macam mana? Kita ni semuanya mantan daripada tempat kotor. Pertama, masuk di tempat yang kotor faraj, keluar pun daripada keluar daripada zakar, keluar daripada faraj. Dua-dua tempat keluarnya najis. Ini yang kita kena tahu. Tak ada nak kata mulia sebab asal pun Allah dah bagi tahu. Mai kok mana mulia hang? Keluar pun daripada tempat yang keluar najis. Sama. Lepas tu hang lahir lagi pun keluar tempat yang keluar najis juga sama. Makna nak kata kita ni hina di sisi Allah Jalla wa'ala. Tak ada apa yang mulia. Jadi kita kena sedar diri kita. Dan kesudahannya bangkai yang keji. Lah kali mati, nak pergi mana mayat kita? Walaupun kita ni duduk dalam piramid besar pun, buah keliling dengan mah, kan? Mati bangkai kat situ. Hancur makan diulat, makan dicacing. Ni ubat kita kena tahu. Kalau hang nak riak sangat, hang kena sedar diri hang siapa. Keluar pun daripada tempat yang keji, esok mati pun hang tak boleh nak tolong diri sendiri. Ini kita kena tahu diri kita bahawa sangat hebat sangat. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Lepas tu dalam badan kita ni ada najis. Bersih kat mana ada najis? Kena masuk jamban. Kalau anak riak, anak takabur besar diri, bersih hebat. Tak sama orang yang duk makan nasi dalam rumah yang nak roboh pun sama juga masuk jamban. Hang duk nak istana hebat luar biasa pun masuk jamban juga. Jadi kat mana kita nak besar diri, hancur kat situ juga, kan. Dan bahawasanya asal ketiadaan kemudian jadikan akan asalnya daripada tanah, kemudian jadikan akannya sendiri daripada air mani
kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Kita kena sedar, kita ni asal daripada tanah. Lepas tanah Nabi Adam sajalah. Kita taklah pasal tanah macam Nabi Adam tu. Kita ni asalnya pula tadi daripada air mani, kemudian air mani tu tukar menjadi darah, kemudian tukar di seketul daging, lepas tu tiada apa baginya pendengar dan tiada pengetahuan, lepas tu jadikan tulang-tulang apa semua, tak dengar apa lagi pun, tak boleh lihat apa lagi pun, kan? Tak ada ilmu dan tiada penglihat dan tiada hidup dan tiada kekuatan, tak ada apa kita, duduk sengak dalam tu, dalam perut, kan? Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut, maka Allah bagi pendengaran, Allah bagi kekuatan, Allah bagi penglihatan, Allah bagi tangan, kaki, apa semua. Ini semuanya atas Allah. Kalau kita sedar semua benda ni, maka kita akan tahu sifat takabur tak layak langsung. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit, terkadang sakit ia dengan tergagah. Mari penyakit boleh buat apa? Itu hebat sangat. Mari sakit, masuk ICU, orang cucuk buh wayar, bubuh straw dalam hidung, bubuh straw dalam mulut. Straw lebih besar daripada straw kita duk minum. Straw besar minum apa? Cendol. Cendol besar dah tu. Kan? Minum besar lagi dalam tu. Tadi hebat sangat. Masuk ICU, langsung tak boleh buat apa. Kan? Orang pensan kan. Dan lapar ia dengan tergagah. Betul lapar pula. Kalau kata hebat, so duk lapar, kenyang sokmo-sokmo. Tidak. Dan dahaga ia dengan tergagah. Dahaga pun boleh tahan cerita, tak boleh minum apa semua. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia, bahkan dia nak tahu benar tapi dia tak tahu. Bukan semua orang yang takabur ni hebat, tak. Kan? Orang berilmu, para ulama ni dia banyak ilmu. Kan? Kehebatannya tu di luar biasa kerana Allah bersama dengannya, ada i'anah, ada ma'unah daripada Allah. Jadi orang yang takabur ni ada kehinaan. Menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Kalau kita lupa, kena ingat. Takabur kat mana? Lupa sokmo-sokmo. Nak kena ingat pula. Puas nak ingat, tak ingat juga. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Dia ingat benda dia benci itu elok tak? Ada yang benda kita tak suka, ada benda kita benci, tapi dia bermanfaat pada kita. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa benda yang kita benci, benda yang kita tak suka itu adalah terbaik untuk kita. Tidak. Manusia tidak ada. Itu sifat takabur. Wa na'udzu min zalik. Sebab tu para guru ini dia melarang benda-benda begini. Sebab orang yang dia berasa benda itu baik, kan? Atau benda itu dia benci, tapi sebenarnya dia adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak tahu. Jadi jalannya meminta petunjuk daripada Allah. Dan ingin ia akan satu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kadang-kadang dia nak satu benda tu, tapi padahal bagi mudarat pada dia. Kita tak boleh nak buat apa. Kemudian kesudahannya mati. Lah kali mati juga. Tak ada yang hidup selama-lamanya tongkat langit. Dan hisab, maka jika ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Kata Syekh Abdul Qadir Mandele, kan? Masuk dalam neraka, anjing dan babi lebih elok lagi. Anjing babi ni tak masuk neraka pun. Bahkan duduk berzikir hari-hari. Hak orang yang takabur ni, na'udzu min zalik. Allah lindung kita mudah-mudahan. Maka kerana apa membesarkan diri akan dirinya, dan ia hamba yang hina, yang lemah. Ini kata Allah sekali, kita kena sedar hendak besar diri ikut mana, sebab kita ni hina dan lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh hati dengan tangannya tiap-tiap hari dan menanggung ia akan dia selama-lamanya. Jadi kita ni kena setiap hari duk bersih hati kita dengan amal ibadah, dengan kebaikan, dengan zikir, dengan benda yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah apa benda sekalipun. Ibadah ni benda yang membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu ibadah. Zikir ni benda yang mengingat kita kepada Allah. Tak kira lah apa dia sekalipun, itu semuanya. Minum air ingat pada Allah, itu zikir. Minum air kalau nak jadikan kita ni lebih kuat ibadah, itu ibadah. Wallahu alam. Jadi semuanya itu kena hari-hari kita kena duduk dalam keadaan yang sempurna, bersihkan diri kita setiap masa. Bukan kena duduk ngadap kiblat atas jadah, tidak. Sambil duduk masak pun kita boleh bersih hati kita, duduk zikir, duduk istighfar, sambil duduk bawa kereta, sambil duduk menyapu, apa jualah. Kalau kita kata nak duduk, bila kita boleh duduk? Sekali ada itu, ada ini.
Jadi untuk Allah mudahkan kita. Dalam apa jua keadaan, duduk atas pokok ambil buah, boleh zikir, taubat. Sebab taubat ni Allah takkan spesifik masa, tempat, tidak. Keadaan. Tak payahkan kita nak duduk di atas sejadah angkat takbir. Allah tak kata kena solat taubat baru Allah terima taubat, tidak. Ini mana Allah nak bagi kita ni mudah. Dia tahu umat Nabi Muhammad ni akhir zaman ni fitnah yang dikumpul daripada seluruh fitnah-fitnah yang terdahulu duduk atas diri kita. Dia mudah-mudahan Allah lindung kita. Wallahu alam. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang kurang itu yang lemah itu daripada diri sendiri dengan izin Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.